Saya dulu ceritakan dulu sejarah seluruh Palestin. Apabila Palestin dijajah oleh Israel dalam satu operasi yang diaturkan oleh Sir Henry Gurney pada 14 hari bulan Mei 1948. Dalam tempoh 24 jam saja, 578 pertempatan orang Islam daripada Haifa sampai ke Baburash telah dihalau. Orang Islam berlari dan sebahagian besar merempat di kawasan bunjuran ataupun semenanjung Gaza tu, manakala yang lain berlari ke tebing barat. Tetapi pada waktu itu tebing barat yang ada Ramallah, yang ada Nazareth, yang ada Baitul Maqdis, yang ada Baitul Laham, yang ada Jericho. Pada waktu itu belum lagi menjadi kawasan penjajahan Israel. Kerana Israel dibentuk oleh dua tarikh yang berbeza. Israel yang saudara lihat menakluk di bahagian Tel Aviv daripada Haifa sampai ke sempadan Gaza tu adalah Israel yang dibentuk pada 15 hari bulan Mei tahun 1948. Manakala Israel yang berkembang dan kemudian menakluk tebing barat yang sekarang ni Baitul Maqdis yang saya kata tadi bermula daripada Jericho pergi Baitul Maqdis pergi ke Bait Laham pergi ke Hebron, Bait Laham pergi ke Ramallah dan Ramallah pergi ke Nazareth. Itu adalah yang dibentuk 19 tahun kemudian, iaitu dalam perang 6 hari. Jadi selepas mereka berjaya menakluk Israel awal yang berasaskan Tel Aviv, 19 tahun kemudian dalam perang 5 hari mereka berjaya pula menakluk Israel yang berasaskan kepada Baitul Maqdis. Begini tuan-tuan, dalam demografinya keadaan tak pernah berubah. Apabila Israel berjaya membentuk sebuah negara pada tahun 1948, pada tahun 1959 muncul seorang anak muda bernama Yasser Arafat. Yasser Arafat bersama dengan beberapa rakannya telah menubuhkan apa yang disebut sebagai gerakan Fatah. Fatah ditubuhkan sebagai gerakan sahaja. Kemudian Fatah berubah menjadi parti politik pada tahun 1962. Jadi Fatah didaftarkan sebagai satu parti politik dan satu-satunya parti politik yang mewakili semua orang Palestin yang pada waktu itu sama ada waktu itu orang pada tahun 1959 dan 1962 apabila Fatah dibentuk sebagai sebuah parti politik, berarti dia hanya bergerak di Gaza. Kerana West Bank belum lagi ditawan oleh Israel, kerana Israel hanya menawan Gaza 5 tahun kemudian dalam perang tahun 1968. Bila berlaku perang 5 hari itu, perang yang bermula pada 5 hari bulan Jun hingga 10 hari bulan Jun 1967, dia menyebabkan Israel berjaya meluaskan kawasannya hampir ambil tebing barat. Berarti pada waktu Israel menyerang Palestin pada tahun 1948, sebahagian besar lari ke tebing barat. Tebing barat pada waktu itu menjadi wilayah berdaulat. Dia bukanlah sebuah negara Jordan, tapi Jordan menganggap itu wilayah yang dia takbir. Jadi orang-orang Palestin yang menumpang di tebing barat, yang berada di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, di Baitul Laham ni, termasuklah juga Kristian Palestin. Bila saya sebut kata Palestin, saudara harus ingat populasinya adalah 80% Muslim dan 20% adalah Kristian Palestin. Tetapi mereka hidup berasaskan bangsa yang sama kerana Yahudi memusuhi kedua-dua agama, Kristian dan juga Islam. Sejarah Yahudi, saudara tahu bahawa apa yang mereka lakukan daripada Nabi Isa AS telah menyebabkan orang Yahudi bermusuh dengan orang Kristian, dan kemudian apa yang mereka lakukan ke atas orang Islam menyebabkan mereka bermusuh dengan orang Islam. Tetapi orang Islam dan orang Palestin, orang Islam dan orang Kristian Palestin berasaskan bangsa yang sama, iaitu Falash. Falash adalah bangsa yang dipercayai datang daripada Skandinavian 3,000 tahun yang lalu. Mereka datang berasimilasi dengan orang Arab, maka mereka membentuk satu bangsa yang dipanggil Palestine, yang berasaskan pada Empire Byzantine pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila berlaku saja penaklukan Israel ke atas Palestin pada tahun 1967, berarti Palestin terpecah dua. Satu bahagian adalah palaran Palestin yang duduk di bawah wilayah yang baru dijajah tahun 1967 ni. Nama dia adalah West Bank, tebing barat. Satu lagi adalah Palestin yang dijajah lebih awal, iaitu mereka yang terhimpit di semenanjung Gaza. Jadi kalau ikut peta tu tuan-tuan, dia katalah saya ambil peta Malaysia ni. Gazanya tu adalah negeri Perak,
Manakala West Banknya itu adalah negeri Pahang. Manakala daripada Kedah, bahagian Perak Tengah apa semua tu bawa ke Selangor sampailah ke Johor, itu adalah wilayah yang diduduki oleh Israel. Menjadikan dua blok berada. Pada masa yang sama, pada tahun 1974, ketika perang ni berakhir 1974, Yasser Arafat telah menubuhkan Palestine Liberation Organization. Oleh kerana Fatah bergerak sebagai parti politik, dia tak boleh menyai pasukan tentera, tetapi Fatah menubuhkan pasukan bersenjatanya. Selain Fatah menjalankan kerja diplomatik untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak Palestin, tapi Fatah telah menubuhkan PLO, iaitu Palestine Liberation Organization, pada tahun 1974. Tapi keadaan berubah lama kelamaan keadaan berubah. Pada tahun 1987 kerana ada dua Palestin yang terpisah. Kerana Palestin yang berada di Gaza dan kerana Palestin yang satu lagi berada di tebing barat. Pada tahun 1980-an, apabila perjanjian Camp David ditandatangani oleh Yasser Arafat, dia telah menimbulkan rasa kecewa pada sebahagian dari apabila perjanjian Camp David telah ditandatangani oleh Mesir, dia menimbulkan kekecewaan kepada sebahagian daripada orang Palestin. Oleh kerana Yasser Arafat sangat akrab dengan Mesir, dan Mesir pada waktu itu menjadi tangan kepada Amerika dan kaki kepada Israel untuk berkomunikasi dengan orang Palestin untuk menerima satu perjanjian di mana dua negara dibentuk, di mana perjuangan asal Fatah, iaitu untuk orang Israel keluar dan tanah asal Palestin itu kembali kepada hak Palestin, diberi dengan tawaran baru, iaitu sebahagian wilayah akan menjadi wilayah Israel, sebahagian lagi wilayah akan menjadi wilayah Palestin. Yasser Arafat bersetuju kerana pada waktu dia tak ada pilihan. Bila kalah perang tahun 67, Yasser Arafat dah tahu bahawa dia hanya dibantu pada perang tahun 67 ni. Sejarah dia sangat menyedihkan. Kerana perang ni hanya membabitkan Mesir, membabitkan sedikit pejuang Lubnan, membabitkan Syria, membabitkan Jordan dan membabitkan Iraq. Walaupun ada 5 negara yang sedang berjuang menentang Israel dengan harapan pada tahun 1967 tu mereka berjaya menghalau Israel keluar, tetapi Israel telah menerima bantuan ketenteraan yang sangat luar biasa daripada British dan daripada Amerika Syarikat. Akhirnya 100,000 tentera Mesir kalah di Semenanjung Sinai. Mesir kalah dan Mesir berundur. Mesir yang kalah dulu. Malah Mesir hilang tanah dia. Tujuan tu nak rampas tanah Israel untuk dipulangkan pada orang Palestin, tetapi kerana kekuatan senjata yang dimiliki oleh tentera Israel serta pengaruh Amerika dan juga pengaruh ketenteraan yang diberikan oleh British, menyebabkan dia orang kehilangan Semenanjung Sinai, Mesir. Manakala Jordan, negara miskin yang berharap pada backup Iraq, kehilangan Bukit Golan. Syria yang pada waktu tu kuat, hilang juga Bukit Golan. Pasal Bukit Golan ni panjang. Dia ada daripada Jordan dan dia sampai ke sempadan Lubnan. Jadi hilang. Negara-negara Arab ni pun akhirnya merasa satu operasi besar-besaran telah dilakukan dalam perang 5 hari, iaitu Perang Arab-Israel pada tahun 1967. Mereka merasakan bahawa Arab Saudi, Kuwait, UAE, Oman, Bahrain adalah negara-negara yang pada waktu itu sedang menjalankan perniagaan urus niaga minyak dengan Amerika Syarikat, dan sekutunya di barat tidak akan menyokong perjuangan untuk menentang Israel kerana mereka mempunyai kepentingan dalam urus niaga minyak dengan negara barat. Bila mengingatkan kelemahan itu, menyebabkan Yasser Arafat berada dalam persimpangan, di mana Yasser Arafat kata nak terus menghalau orang Israel keluar. Telah terbukti kita kalah perang tahun 67, dan kalau kita nak perang lagi, Mesir tak akan mungkin berperang kerana tahun 67 Mesir dah kalah teruk. Syria tak mungkin berperang kerana Syria pun dah kalah teruk. Jadi oleh kerana Yasser Arafat telah melihat satu rekod di bahawa mungkin sukar untuk mendapat sokongan daripada negara-negara Arab serantau untuk menghalau Israel keluar, maka Yasser Arafat tiada pilihan. Beliau mendengar pandangan Jimmy Carter dan akhirnya dia bersetuju untuk roadmap to peace, untuk membina 2 buah negara. Bila dia nak bina 2 buah negara, iaitu satu negara Israel yang Israel duduki sebagai Israel merdeka dan sebuah negara Palestin merdeka, telah menimbulkan perpecahan. Di mana apabila Yasser Arafat bawa idea ni, sudah tentulah 3 orang yang berada di Gaza, iaitu Allahyarham Sheikh Ahmad Yassin, Allahyarham Abdul Aziz Ar-Rantisi, dan juga Khalid Meshal. Ni seorang masih hidup. Kecewa kerana mereka mengatakan, bukankah asas perjuangan kita adalah untuk mendapatkan kembali bumi Palestin?
Kenapa sekarang kita kena berunding untuk mendapatkan dua negara berbeza dan nak mengiktiraf tanah air kita yang dulunya milik nenek moyang kita, jadi milik orang Israel. Jadi pada tahun 87, kerana Abdul Aziz Ar-Rantisi, Allahyarham Abdul Aziz Ar-Rantisi, Allahyarham Syekh Ahmad Yassin tak bersetuju, maka mereka keluar. Mereka keluar dan membentuk parti mereka. Dan bila dia keluar ni, dia terbentuk dengan automatik. Fatah menjadi parti yang berpaksi di tebing barat, manakala Hamas menjadi parti yang berpaksi di Gaza. Dia jadi dua. Hamas dianggap ultra. Dia mau asasnya adalah semua bangsa Yahudi keluar meninggalkan bumi Palestin, dan Palestin kembali seperti negara asal. Manakala orang yang berada, penyokong parti Fatah yang berada di tebing barat menganggap kita dah tak ada lagi peluang, bagaimana lebih baik kita berunding untuk memerdekakan sebahagian daripada tanah kita sebagai milik Israel dan mengambil sebahagian tanah daripada milik kita. Tahun-tahun tersebut tak jadi isu kerana Fatah masih menang pilihan raya di dua-dua blok. Fatah masih menang kerusi di Gaza, Fatah masih menang kerusi di West Bank. Dua-dua kawasan dia menang. Dia masih menjadi parti yang sangat dominan. Tetapi keadaan berubah pada pilihan raya tahun 2006. Pada pilihan raya tahun 2006, untuk pertama kali orang-orang yang berada di Gaza telah mula merasakan Fatah, pimpinan Yasir Arafat adalah sebuah parti yang sangat prominent di West Bank. Maka mereka mengundi dan memberi kemenangan yang pertama kepada Hamas. Maka untuk pertama kali Hamas menang hampir semua kerusi yang dipertandingkan di Gaza, dan Fatah menang hampir semua kerusi yang dipertandingkan di tebing barat. Itulah bermula sejarah Palestin terpecah dua. Okey. Oleh kerana Hamas masih lagi berpegang pada prinsip kami akan menghalau setiap orang Yahudi keluar daripada tanah air ini, maka Hamas dianggap oleh parti membahaya dan dia menang pula pilihan raya. Bila dia menang 2006 pilihan raya dan dia membentuk kerajaan, pada tahun 2008 Amerika telah melobi untuk menyenaraikan Hamas sebagai pertubuhan pengganas. Kerana Hamas dianggap tak mahu berunding pelan damai yang memang ditaja Amerika daripada zaman Jimmy Carter sampai kepada George Bush ni. Oleh kerana Amerika tak mahu menerima, oleh kerana Palestin tak mahu Hamas tak mahu menerima benda ni, maka Hamas disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas. Bila Hamas disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas, alangkah sedihnya kerana apa yang Amerika katakan pengganas disokong pada waktu itu. Siapa yang menyokong adalah 27 buah negara kesatuan Eropah, 26 negara sedia ada dan United Kingdom. Dia juga disokong oleh Jepun. Jepun juga menyenaraikan Hamas sebagai pengganas. Kanada juga menyenaraikan Hamas sebagai pengganas. Ini menjadikan apa saja perhubungan yang dilakukan oleh mana-mana negara akan dianggap berhubung dengan negara yang telah disenaraikan oleh CIA dan FBI sebagai pengganas. Ini saya kena ingat.